semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup. Khusus untuk umat Islam, penangguhan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau, termasuklah solat Jumaat. Wait a minute. Disebabkan PKP, masjid telah ditutup. Zaman Nabi dulu, pernah ke berlaku penutupan masjid? Jika kita membaca sejarah Nabi, dalam tahun ke-5 Hijrah berlakunya peperangan Khandaq atau Azab. Nabi dan para sahabat menggali satu parit yang panjang, kemudian di situlah Nabi menjaga perbatasan daripada dicerobohi atau diserang oleh golongan kafir Quraisy yang bergabung dengan pelbagai kabilah yang berjumlah hampir 10,000 orang. Pakatan tersebut dibentuk untuk melakukan serangan terhadap Rasulullah. Ketika itu, Nabi dan para sahabat terus menguasai dan berada di situ sehingga tidak dapat mengerjakan solat. Sebab itu, Nabi amat marah kerana solat tidak dapat dilakukan. Akhirnya, selepas itu, Nabi telah menghadapkan solat tersebut. Di situ, ia menunjukkan di kota Manidah pada masa itu berada dalam keadaan lompang. Sekarang dipersilakan untuk Sika meneruskan perbincangan. Terima kasih Anis atas penerangannya. Pada ketika dahulu juga, Kerajaan Abbasiyah telah mengalami satu kejatuhan yang amat teruk kerana serangan daripada tentera Mongol. Perkara itu sangat dahsyat. Seterusnya, yang berlaku di Jami Umawi. Tokoh yang luar biasa iaitu Imam Al-Auzi dan seorang lagi yang bernama Ali bin Abdullah. Mereka terkenal dengan kezalimannya. Mereka telah membunuh dan melihir umat Muslim. Dan mereka juga menjadikan masjid sebagai kandang unta dan kuda. Mereka mereka menafikan penggunaan masjid. Terdapat satu hadis di dalam riwayat yang menyatakan, iaitu surah Al-Baqarah ayat 114. Namun ia berlaku dalam isu serta dalam bentuk yang berbagai. Bukan dalam satu isu saja. Akan tetapi apa yang berlaku sekarang ini, ia adalah satu suasana yang bersifat global dan tidak pernah lagi dalam sejarah apabila disebut sifatnya yang global, maka ia hampir menyeluruh dengan maksud wabak ini adalah cukup besar yang berada di luar jangkaan para ulama'. Pada awal kemunculannya dahulu, ramai yang menganggap bahawa ianya satu perkara kecil sahaja. Betul, saya setuju dengan penjelasan awak. Ramai yang mengambil ringan tentang penularan COVID ini. Jadi saya ada lagi satu persoalan. Bagaimanakah pihak mufti mengeluarkan hukum tentang penangguhan solat Jumaat, penutupan masjid dan cara menguruskan jenazah sakit COVID? So, justru kita cuba untuk mengeluarkan hukum berdasarkan fiqh al-ma'al, iaitu mengandaikan hukum pada masa akan datang, tetapi ia tidaklah berlaku dengan begitu mudah seperti itu. Kita mengambil contoh seperti virus SARS dan Ebola yang pernah melanda dunia satu ketika dahulu, tidaklah mengakibatkan kematian seramai COVID-19 ini. Justru pandangan ulama tentang virus ini pada mulanya tidak akan mengakibatkan kematian ramai adalah meleset. Ahli terakhir akan menyampaikan konklusi keseluruhan bagi tajuk hari ini, iaitu lanjutan daripada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita mengambil keputusan untuk tidak mengadakan solat Jumaat dan solat berjemaah di masjid. Sebaliknya, melakukan solat berjemaah di tempat masing-masing dengan kadar dan skala yang kecil. Tujuannya tidak lain tidak bukan bagi mengambil mudarat yang lebih kecil. Keputusan ini berdasarkan aplikasi satu kaedah, iaitu menolak sebarang bentuk kerosakan dan musibah. Keputusan ini bukanlah bermakna kita menafikan solat berjemaah di masjid, dan juga tidak bermakna kita tidak sayang dan cintakan masjid. Saya juga rindu, anda pun sama. Akan tetapi ia adalah berdasarkan maslahah umum, mengikut situasi semasa. Oh, begitu. Terima kasih atas penjelasan kalian. Sekarang, segala persoalan saya telah terjawab. Saya harap penutupan masjid ini dapat memberikan iktibar kepada kita semua. Rindunya nak solat kat masjid, kan?